Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik semua masih okey ke? Okey, baik dah siap tadi latihan jawi. Okey, baik insya-Allah kita akan teruskan sesi PDPR kita bagi subjek adab dan akhlak Islamiah. Jadi insya-Allah kamu boleh keluarkan sekarang buku adab dan akhlak Islamiah tahun 5, buku yang macam ni. Okey, baik dah semua. Okey, baik, ahsantum. Kita sambung bagi tajuk yang seterusnya adalah adab dengan pemimpin. Okey, tolong buka muka surat yang ke-47. Ini adalah berkenaan dengan adab dengan pemimpin. Okey, baik. Kita sambung di muka surat 47. Okey, baik. Perhati dan lihat dan baca. Kita tengok kelompok pemimpin dari pelbagai peringkat. Kan, daripada waktu kelas hari tu kita dah belajar dah apa itu pemimpin. Dan kita dah belajar dah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin haruslah bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. So kita tengok di dalam muka surat 47 ni, dia menunjukkan negara. Dia ada pemimpin-pemimpin dia di peringkat negeri, di peringkat daerah, peringkat mukim, kampung, sekolah, keluarga dan kelas. Okey, dalam subjek adab selalunya soalan dia akan naik. Di peringkat negara, siapakah bertanggungjawab? Dia beri tempat kosong. So kita jawablah Perdana Menteri. Jadi kita kena tahu di peringkat negara siapa yang bertanggungjawab, siapa pemimpin kita. Okey, kita tengok yang pertama di peringkat negara. Peringkat negara ni negara kita, negara Malaysia. Jadi yang bertanggungjawab adalah Perdana Menteri. Yang kedua adalah di peringkat negeri. Peringkat negeri, contoh di negeri Kedah. Okey, di negeri Kedah, yang bertanggungjawab adalah Menteri Besar. Dan di peringkat daerah, contoh daerah Kulim kita, daerah Kulim yang bertanggungjawab adalah pegawai daerah. Okey, yang seterusnya, yang keempat, di peringkat mukim, siapa yang bertanggungjawab? Penghulu. Kan kadang-kadang tu orang sebut Tok Penghulu. Dia bertanggungjawab di kawasan mukim. Okey, yang seterusnya, di kawasan kampung. Siapa yang bertanggungjawab di kawasan kampung? Okey, di kawasan kampung yang bertanggungjawab adalah ketua kampung. Dan di sekolah, siapa yang bertanggungjawab di sekolah? Okey, yang bertanggungjawab di sekolah adalah guru besar. Kalau sekolah menengah, pengetua. Dan kita tengok yang seterusnya. Dalam keluarga kita, siapa yang bertanggungjawab dalam keluarga kita? Iaitu bapa. Okey, baik, yang terakhir. Dalam kelas, siapa yang bertanggungjawab? Ketua kelas. Okey, baik. Patuh kepada pemimpin adalah satu kewajipan. Kita wajib patuh kepada pemimpin selagi mana pemimpin tu tak mengajak kita kepada jalan yang tak baik. Contoh dia ajak, okey, semua boleh minum arak. Jadi benda yang tak baik, benda yang mungkar, kita kena hindari. Kalau benda yang baik, kita kena ikut. Okey, jelas semua? Kita tengok di muka surat yang seterusnya, di muka surat 48. Okey, faedah patuh kepada pemimpin. Yang pertama, apa faedah? Kelebihan kalau kita patuh kepada pemimpin. Yang pertama sekali, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan sayang, Allah akan suka kepada orang yang sentiasa patuh kepada pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ketua di kalangan kamu. Okey, maknanya kita kena sentiasa patuh kepada pemimpin. Selagi mana pemimpin tu mengajak ke arah kebaikan, kita kena patuh dengan pemimpin. Yang kedua, mudah mendapat pertolongan atau bantuan. Kalau kita sentiasa berbaik dengan pemimpin, insya-Allah akan dipermudahkan dapat bantuan dan sebagainya. Yang ketiga, keadaan masyarakat akan aman dan sentosa. Kalau semua sentiasa menghormati pemimpin, insya-Allah keadaan akan jadi tenang, akan jadi sentosa, hidup dalam keadaan aman damai, tak ada permusuhan dan sebagainya. Yang seterusnya, mendatangkan hasil kerja yang baik. Dan yang seterusnya, memudahkan pengurusan. Yang terakhir, mengukuhkan hubungan silaturahim. Kalau kita hormat, kita patuh kepada pemimpin, insya-Allah hubungan yang terjalin tu akan diberkati oleh Allah. Seperti mana hadis Nabi yang berbunyi, irhamu wa turhamun. Jika kamu menghormati, nescaya kamu akan dihormati. Kalau kita hormat orang, insya-Allah orang akan hormat kita. Orang memberi, kita merasa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi ini adalah faedah-faedah patuh kepada pemimpin. Okey, jelas semua? Okey, kita tengok di muka surat yang ke-49, iaitu muka surat yang terakhir. Okey, baik.
cara-cara menghargai jasa pemimpin. Macam mana kita nak menghargai jasa pemimpin? Kan pemimpin banyak membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara, dalam membantu kebajikan negara, kebajikan rakyat. Apa yang kita kena buat untuk menghargai jasa pemimpin? Okey, yang pertama, menanam semangat cintakan negara. Okey, kita cintakan negara kita. Kita pelihara kedamaian di negara kita. InsyaAllah itu adalah salah satu cara kita nak menghargai jasa pemimpin. Yang kedua, menyokong dan membantu mereka. Selagi mana perkara tersebut membawa kebaikan, maka kita perlu menyokong dan membantu semua pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga, kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin. Kita kena ikhlas setia kepada pemimpin kita. Yang keempat, menghargai pemberian dan kemudahan. Okay. Yang kelima, menjaga harta benda awam. Menjaga harta benda awam termasuklah macam kita dekat sekolah. Apa harta benda awam? Meja kita, kerusi kan. Meja pun dah boleh suka hati kita pergi conteng. Tu nama dia vandalism. Vandalism ni maksud dia merosakkan harta benda awam. So tu bukan cara nak menghargai jasa pemimpin. So kita kena hargailah. Tu. Jadi kita kena hargailah harta benda awam, kan, dinding-dinding, bangunan. Bukan suka hati kita boleh pergi conteng. Tak boleh. Kita kena pelihara dan hargai sama-sama. Yang terakhir, mematuhi peraturan di mana sahaja berada. Kan, setiap tempat kita ada peraturan dia. Di jalan raya, kalau dekat lampu isyarat, kita ada peraturan-peraturan dia. Di sekolah pun ada peraturan-peraturan dia. Hatta lah waktu solat pun dia ada peraturan-peraturan dia. Jadi, macam mana nak membuktikan kita menghargai pemimpin ni? Cara dia adalah kita sentiasa mematuhi peraturan. Peraturan yang membawa kebaikan, kita kena patuhi. Dan yang seterusnya, kesan tidak mentaati pemimpin. Apa kesan kalau kita tak taat pada pemimpin? Okey. Yang pertama, pemimpin tidak dapat melakukan tugas dengan baik. Kan, bila mana kita buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan huru-hara, maka pemimpin tak dapat nak jalankan tugas dengan baik. Termasuk dalam kelas. Ketua kelas kita diam kan. Contohlah ketua kelas kita siapa? Kita beri Mas Lili jadi ketua kelas. Mas Lili kita semua diam, tolong bagi tumpuan. Tapi ada yang bersembang. Kan? So main, lari merata, duk tulis kat kertas macam-macam kan. So macam mana ketua tu nak dapat jalankan tugas dengan baik kalau dia punya kawan-kawan dalam kelas sendiri tak bagi tumpuan kepada arahan yang dikeluarkan oleh ketua. Okey, yang kedua, hubungan akan menjadi porak-peranda kan. Dia ada puak-puak asabiah. Hang geng hang aku geng aku. Kacau kan. So dia akan jadi porak-peranda. Yang seterusnya, musuh akan mengambil kesempatan. Ni dalam negara kan. Bila dia tengok, negara Malaysia ni, ni berbalah Satnu geng tu nak lawan-lawan kali, orang luar akan cuba datang untuk ambil negara kita. Yang seterusnya, berlaku rusuhan. Ni macam gambar ni kan, berlaku rusuhan lah, ketidakpuasan hati. Nak jadi macam ni, tak mau kan. So kita kena pelihara, taat kepada pemimpin. Jadi untuk tugasan bagi subjek adab ni, jangan risau, sikit saya bagi. Mesti Arfan duk risau ni, ustaz mesti bagi banyak. Tak banyak, sikit je. Okey, muka surat 47 ni awak salin semua ni saja. Alah, sikit je kan. 47 ni. Muka surat 48, faedah patuh kepada pemimpin ni awak ambil 3 sahaja. 3 sahaja, yang mana pun tak apa, yang paling pendek pun tak apa. Ambil 3 sahaja. Dan di muka surat 49, cara menghargai jasa pemimpin dan kesan tidak mentaati pemimpin, awak ambil 3 juga. Atas 3, di bawah pun 3. Jelas kan? Salin dekat mana? Salin dalam buku adab yang kecil tu. Boleh semua? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi PDPR kita pada minggu depan hari Ahad. So, jangan ponting-ponting PDPR cover. Awak kena ingat tahun ni awak nak UPKK, pastikan kita straight A. Okay? Ustaz nak tengok siapa yang banyak bagi tumpuan, yang banyak respon, Ustaz akan bagi kat dia satu ganjaran yang istimewa waktu buka sekolah nanti. Okay, bye-bye semua. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.